Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan dulu Okey, sekarang suara ada tak? Suara ada tak sekarang? Ada suara tak? Boleh respon tak sekali lagi? Suara ada ke tak ada? Assalamualaikum, suara ada ke tak ada? Boleh respon tak dulu sebelum kita mulakan? Saya rasa tak payah pakai mic lah. Kita pakai begini saja. Suara ada tak suara? Dengar suara? Okey, kita mulakan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya dah kuatkan ya. Maknanya voice yang paling tinggi lah ya. Okey. Tak apa, saya try dulu InsyaAllah. Tak pokok ya. Yang wiring ni dia mengganggu saya punya ni lah, concentration ya. Tak perlu kot. Suara okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Alright. Suara saya yang sekarang ni okey ke tak okey? Tak okey lagi?
Nak mic juga Mesti ada mic ke? Mic tadi tu saya dah tekan lah, dia tak function Saya tahu apa masalah. Tak apa, kita try dulu. Dia benda macam ni kadang okey ke tak okey? Tolong respon. Okey, sekarang ni dengar tak suara? Okey ke suara? So, ada suara tak Ustaz Syamil? Ada suara tak? Ada suara tak? Okey, saya try sikit satu lagu daripada kumpulan apa ya? Dengar suara saya lah, voice saya dulu. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Okey ada suara ya? Dia kena nyanyi sikit kot baru ada suara Baik, alhamdulillah wa syukurillah, salatan daimatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Okey, nanti kalau ada gangguan ke apa boleh tolong maklumkan ya. Kalau ada gangguan dari sudut coverage, networking, teruskan mengikuti sebab nanti dia akan refresh. Anda juga boleh tengok recorded live dan please share sebanyak mungkin perkongsian kita pada malam ini melalui Zakat Maib Majlis Agama Islam Perak Darul Ridwan. Share paling kurang 10 grup biar ramai yang mendapat manfaat, dan setiap perkongsian yang tertera melalui page kami Zakat Majlis Agama Islam Perak ataupun Wakaf Ar-Ridwan. Dan yang terbaru, perkongsian yang terbaru adalah anda layak memiliki kad ta'awun. Kad ta'awun. Ta'awun ni berartinya kad tolong menolong. So boleh dapatkan maklumatnya, aksesnya melalui page ini. Sebab itu page ini penting sebagai satu wadah platform perkongsian, bukan hanya kepada warga di negeri Perak tapi juga warga seluruh Malaysia, malah dunia pun boleh untuk memiliki kad ta'awun. Jadi alhamdulillah saya sudah memilikinya tapi belum mengambilnya lagi daripada pihak Maib. Saya harap Ustaz Syamil boleh sediakan kad saya tu secepat mungkin. InsyaAllah nanti saya akan ambil bila saya turun ke Ipoh ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dalam slot perkongsian ilmu. Mudah-mudahan anda tidak berhenti setakat ini, teruskan bersama dengan kami dalam tempoh setengah jam. Dan insyaAllah siapa yang bersama ni adalah penonton ataupun yang bertuah nanti, yang setia ya, yang setia bersama kami. Manalah tahu nanti Ustaz Syamil ataupun yang admin kita akan pilih anda sebagai pemilik pemilik kad ta'awun ke, ataupun ada hadiah-hadiah special daripada daripada Majlis Agama Islam Perak. InsyaAllah itu tak janji, tapi orang yang bertuah ni dia datang rezekinya tu tiba-tiba ya, tanpa dinanti. Itu dia. Baik, perkongsian kita adalah berkaitan dengan ilmu, tips perkongsian ilmu.
bagaimana untuk mendapat ilmu yang barakah. Ilmu yang barakah iaitu ilmu yang berkembang, ilmu yang dinamik, ilmu yang di-apply dalam kehidupan sehari-harian. Itu maksud ilmu yang barakah, ilmu yang diberkati. Para hadirin yang dirahmati Allah, macam mana nak dapat ilmu? Kita dah belajar dan menuntut ilmu bukan setahun dua. Kita dah menuntut ilmu bukan lagi 10 tahun, 11 tahun. Saya percaya penonton-penonton dah menuntut ilmu, dah mempelajari ilmu agama maupun ilmu duniawi ini dah berpuluh-puluh tahun. Start daripada sekolah rendah 5 tahun, 6 tahun, kemudian kita pergi ke menengah 6 tahun, kita pergi ke college, universiti sekitar 5 tahun, ada yang menyambung pengajiannya dan sebagainya. Tak terhenti pengajian kita itu. Selama kita belajar itu, adakah kita telah memperolehi ilmu yang barakah? Selama kita menuntut ilmu, selama kita menghabiskan wang ringgit, malah kita berkorban jiwa dan raga untuk memperolehi ilmu. Ada yang merantau, merata dunia, ceruk kampung dia masuk untuk memperolehi ilmu, sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Kalau dalam bidang duniawi, kalau kita nak tengoklah bidang duniawi ya, macam siapa yang nak ambil simulator ataupun bidang yang berkaitan dengan kepakaran airlines, mereka terpaksa berbelanja hampir setengah juta, 500,000 ringgit Malaysia untuk jadi seorang pilot, untuk jadi seorang simulator yang hebat, yang certified. Duitnya habis dan dia kena memperolehi sertifikat tersebut dalam tempoh kurang lebih 5 tahun untuk memperolehi kepakaran sebagai seorang pilot. Begitu juga seorang pakar, untuk menjadi seorang pakar dalam surgery ataupun dalam medik, dalam bidang pakar bedah ke, bedah kepala ke, bedah jantung ke, untuk memperolehi seorang pakar, dia bukan hanya 5 tahun. 5 tahun tu BA Honours, dia peringkat awal sarjana muda. Kemudian dia kena pergi lagi 3 tahun untuk memperolehi kepakaran. Kurang lebih 8 ke 10 tahun dia boleh menjadi seorang pakar, sama ada perbidanan, psikiatri, bidang-bidang yang berkaitan dengan kepakaran. Begitu juga seorang yang nak jadi pakar dalam bidang agamawan, dalam bidang agama, PhD, doctorate, dia terpaksa menghabiskan masanya dalam bidang ilmu itu. Barangkali dia habiskan banyak masanya di library, barangkali dia habiskan banyak masanya menulis, banyak membuat kajian di lapangan dan sebagainya. Sama ada kajian itu berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif, dia memerlukan kajian-kajian dan turun ke padang dan membuat, maknanya hidupnya bergelumang dengan SPSS, dia bergelumang dengan kajian-kajian, dia bergelumang dengan citation dan sebagainya. Ini semua mengambil masa lebih kurang 15 tahun ke 16 tahun untuk menjadi seorang doctorate, seorang doktor philosophy. Selama kita belajar ni, cuba kita bayangkan, adakah kita tergolong daripada golongan yang dikatakan mendapat ilmu yang barakah? waja'alani mubarakan aynama kuntu, dalam surah Maryam. Tuhan telah menjadikan aku diberkati walau di mana aku berada. So kita tanya pada diri kita, adakah ilmu itu barakah? Apakah indikator yang menentukan seseorang itu mendapat ilmu yang diberkati oleh Allah? Ini persoalan-persoalan yang bermain di minda saya, dan saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan sama-sama memikirkan ini. Selama ini kita belajar barakah ke tak barakah. Saya bawa lagi satu lagi senario. Hari ini ramai graduan yang bekerja di merata tempat. Kenapa graduan ini bila bekerja ada yang masalah dari sudut integriti?
makan rasuah, culas dalam pekerjaan. Apa lagi? Anda boleh sebutkan apa jenis-jenis yang kita katakan masalah-masalah yang berlaku di alam pekerjaan. Adakah ini kesan daripada ilmu yang tak barakah? Ini saya nak kongsikan supaya kita renung-renungkan bersama. Saya semasa menjadi pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah, saya selalu pesan kepada pelajar saya, malah pada diri saya sendiri. Salah seorang itu tak barakah ilmunya, kesannya waktu dia bekerja. Kalau waktu belajar dia suka ponting kelas, maka waktu kerja pun dia ponting kelas. Kalau waktu belajar dia masuk ke Dewan Perperkasaan, dia meniru, ditiru. Kadang tu dia buat apa tu, dia tulis apa kat lengan jawapan-jawapan kalau nak tulis Quran ke dia tak ingat ke hadis ke apa, dia tulis kat tangan Malah ni kita pernah ialah dapat orang yang meniru dalam Dewan Perperkasaan ni sampai macam tu sekali, tulis kat tangan, keluar sekejap ke toilet dan sebagainya, meniru. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, kesan dia tu kita bimbang kalau ianya tak diberkati, kalau ianya adalah bentuk manipulasi dan sebagainya. Kesan tak barakah itu membawa ke alam pekerjaan kita. Dan kesannya bila kita makannya itu dibimbangi syubhah. Kita bimbang, kita istighfar kepada Allah, kita tak tahu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu kesan-kesannya. Saya cuba bawa tuan-tuan dan puan-puan memikirkan hal ini, memikirkan perkara ini. Sebab itu macam mana kita nak tahu adakah ilmu kita barakah? Saya ulang banyak kali, adakah ilmu kita barakah? Dan apa tanda barakah? Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebut nak tahu seseorang itu mendapat ilmu yang barakah, amalan yang diterima, rezeki yang barakah dan sebagainya, maka lihatlah bagaimana dia selepas daripada melalui proses pengajian itu. Lihatlah dia, kalau nak tahu amalannya diterima oleh Allah, selepas salat bagaimana keadaan dia, selepas puasa bagaimana keadaan dia, adakah dia bertambah baik atau kurang daripada itu. Maka lihat selepas daripada proses pengajian itu berlaku, bagaimana keadaan dia. Ini tanda-tanda seorang itu barakah ataupun sebaliknya, ilmunya barakah ataupun tidak. Jadi apa indikatornya? Okey, mari kita lihat sama-sama. Antara tips untuk mendapat ilmu yang barakah, yang pertama, bila dia belajar, tak kiralah waktu dia muda, remaja atau retua, dia sentiasa niatkan pengajian itu adalah lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, lillahi ta'ala. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yanki'uha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang penting sekali adalah niat. Kita nak buat satu tu, niat paling penting, yang menentukan kita boleh mendapat barakah ataupun tidak. Ya Allah, aku mengaji ni lillahi ta'ala, bukan pasal nak dapatkan scroll. Ni saya nak pesan pada adik-adik yang mungkin sekarang ni yang di bawah tajaan kita Maib, yang sedang belajar di Azhar, yang sedang belajar di Jordan, Yarmouk, Mu'tah, yang belajar dalam secara ta'lim an bu'd, secara online sekarang ni sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Pesan saya yang pertama sekali, belajarlah lillahi ta'ala. Scroll, jadikan dia nombor 2, nombor 3, nombor 10, nombor 100, tak ada masalah. Yang pertama, lillahi ta'ala. Itu letakkan dahulu. Ya Allah, kau mudahkanlah apa yang aku nak pelajari ini, ya Allah. Mudahkanlah masuk, mudahkanlah faham, mudahkanlah hafazannya, dan mudahkan untuk aku beramal dengannya. Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan ataupun indikator kepada ilmu yang barakah ini ialah ilmu itu mesti dipraktiskan. Ilmu itu mesti dipraktiskan. Dia bukan sekadar kita belajar Azhar, ataupun kita belajar Madinah, kita belajar Ummul Qura Makkah, ataupun kita belajar di UK, kita belajar di SOAS, kita belajar di Harvard, kita belajar di Oxford. Kita sekadar belajar dan kita rasa
InsyaAllah tu dapat ilmu okey lah, bekerja bagus-bagus. Tak, dia mesti dipraktis dan diamalkan. Dalam pepatah yang selalu kita dengar, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal adalah seperti mana pokok tanpa buah. Adalah seperti mana pokok tanpa buah. Apa lagi yang tanpa-tanpa ni kan? Pekerjaan tanpa hasilnya, kan? Seperti rumah yang besar tapi kosong dalamnya. Seperti emas palsu yang tidak ada nilainya. Nampak emas, cantik, warna emas, tapi tidak ada nilai. So, ilmu mesti diamal, dipraktiskan. Ada perkongsian daripada Zakat Pyramid. Ilmu yang dipraktiskan, baru dia berkembang. Dan praktis tu tak tunggu lepas habis belajar. Waktu kita belajar, praktis terus. Apa yang kita dapat itu dari sudut ukhrawi, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, saumnya, berbakti pada kedua orang tuanya, silaturrahimnya, semua praktis ukhrawi ni mesti dalam diri kita. Kalau berlaku cacat cela sana sini, lompang sana sini, kelompongan itu berlaku di mana-mana, kita minta istighfar dan taubat kepada Allah. Itu tak terlepas daripada kita sebagai manusia. Istighfar terus. Tapi saya nak bawa dalam hal yang berkaitan dengan keduniaan. Ramai daripada kalangan kita anak-anak muda, dia belajar business administration. Saya nak tanya, adakah dia keluar, dia jadi seorang peniaga tegar? Kan? Dia jadi seorang businessman, dia jadi seorang businesswoman. Kalau dia keluar, dia ngaji business studies, dia keluar, dia cukup makan gaji, dia tak business. Itu pun termasuk daripada ilmu yang tidak beramal. Saya tekan. Dia bukan hanya ukhrawi saja, duniawi pun begitu. Dia belajar business study tapi dia tak amalkan. Dia belajar engineering, dia tak jadi engineer yang certified. Dia belajar accountancy, dia tak jadi accountant yang bertauliah dan sebagainya. So ilmu itu tanpa amalan, dia tak jadi apa. So ilmu mesti diamalkan, walaupun sedikit. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, apa yang kita tahu walaupun satu huruf, maka kita amalkan. Walaupun satu huruf, walaupun kau tahu tu A, walaupun kau tahu tu Z, walaupun kau tahu itu 1, 2, 3, walaupun satu huruf, tapi bila dia amal, dia praktis. Saya nak kongsikan para hadirin, saya walaupun dalam bidang Quran, saya pernah belajar accountant daripada ayah saya sendiri, dan saya fail dalam subjek tu. Ini malu nak sebut kan, tapi saya fail. Saya tak malu lah, pasal saya bukan bidang akademik. Tapi bila saya praktiskan account, rupanya walaupun saya fail di SPM, subjek itu dia tak tertera lah di CJ SPM tu, tak keluar lah. Yang lain tu semua alhamdulillah, sebab saya tak suka account kan, prinsip account, walaupun ayah saya sendiri yang mengajarnya. Tapi saya tak suka sebab kita ayah tak suka. Tapi ayah saya kata, belajar sikit pun tak apa, tak lulus tak apa, tapi paling penting ada, kita tahu dah mana journal tu. Dia kalau journal tu dia ada keluar duit masuk, duit keluar, kan, bank in, bank out, kan. Kita tahulah tu dia punya ledger. Kalau buka buku ledger tu, kita dah faham. Rupanya saya dapat manfaatkan perkara itu setelah 20 tahun. Bila bergelumang dalam dunia bisnes, barulah kita mula nak faham. Walaupun sedikit kita belajar, walaupun sedikit, walaupun tak pas subjek itu, tapi dapat dipraktiskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sikitlah ada keberkatan di situ. Para hadirin yang Allah, ilmu mesti diamalkan. Belajar bisnes, mesti jadi businessman. Belajar engineering, mesti jadi engineer. Belajar doktor, mesti jadi doktor. Barulah dia diamalkan ilmu itu. Yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah, ilmu itu tidak terhenti di situ saja dengan amalan kita, tapi mesti diajarkan. Dia mesti diajarkan. If not, you are nothing. Itu pepatah orang putih lah yang saya reka sendiri kan. Jika tidak, dia tidak ada apa-apa. If not, if nothing, tak ada apa-apa. Ilmu itu mesti disampaikan. Malah khairun nas disebut dalam patah Arab, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu dia mesti memberi manfaat pada orang lain. Dia bagi manfaat.
Sebab itu dia perlu diajar. Dia tak boleh dikendapkan, diselimutkan, disajikan. Tak. Dia mesti dikongsikan, disampaikan. Sebab itu saya nak ajak salah satu ilmu yang ramai orang kedekut tak nak kongsi. Kalau ilmu agama ni, Masya Allah, ustaz-ustaz kita dia kongsi lah. Tapi saya nak pesan pada businessman yang hebat-hebat ni, kongsilah ilmu tu. Jangan kedekut untuk sampaikan kepada orang-orang bawah. Ni satu masalah orang kita. Dia takut benar nak kongsi ilmu perniagaan ini. Kalau contoh dia buat produk air. Ni saya buat contoh lah Dia tak ada kaitan dengan produk ni. Ni dia buat produk air. Okey. Dia produk dia jual. Alhamdulillah dia boleh jual produk air. Kenapa dia tak ajar di manakah dia buat OEM untuk produk ini? Sedangkan ramai lagi boleh mengeluarkan produk yang sama, air mineral yang sama, daripada kilang yang sama, cuma brandingnya yang lain. Kan? So, orang muda hari ni dia kena didedahkan dengan ilmu-ilmu kilang ni, yang berkaitan dengan pengilangan, yang berkaitan dengan OEM, yang berkaitan dengan branding sendiri. So, siapa yang ada kemahiran ni jangan kedekut nak kongsikan pada, khususnya pada anak-anak muda lah pada hari ni, ataupun pada siapa-siapa. Kongsikan ilmu. Dan Alhamdulillah hari ini para hadirin, saya lihat kesan daripada kesedaran ini sudah ramai master coach. Dia dah berkongsi ilmu, bukan hanya ilmu ukhrawi, tapi dikongsikan ilmu perniagaan, dikongsikan ilmu marketing, ilmu saham. Dah mula dah didedahkan kepada orang Melayu, yang kita ni amat ketinggalan. Persentage orang Melayu yang terlibat dalam dunia saham bawah daripada 10% yang bersifat retail, bukan bersifat industri. Retail, mana seorang persorangan. Hari ini dengan pendedahan daripada 10% dan naik ke 40% yang bersifat retail, DBS, KLCI, dan dah mula dah masuk mencebur bidang dalam bidang di Nasdaq ataupun NYSE dan sebagainya. Ini penting sebab apa? Sebab ilmu itu tak dikedekutkan. Itu bahasa dia. Saya tak reti nak bahasakan apa. Maksudnya ilmu itu tak disimpankan, dikongsikan, supaya ramai orang terdedah dengan ilmu-ilmu ukhrawi dan duniawi. So perkongsian itu tanda keberkatan yang dapat didapati pada seseorang. Itu barakah ni para hadirin, sangat penting. Sangat penting untuk diperolehi. Yang keempat, saya kongsi 5 saja kot hari ni, supaya tak terlalu drag. Ada 5 perkongsian. Yang keempat, tidak menggunakan ilmu hanya semata-mata untuk mendapatkan keduniaan sahaja. Niat dia belajar ilmu, nak dapatkan scroll, belajar tinggi-tinggi supaya naik pangkat, supaya gaji besar. Itu je, takat tu. Boleh tak dia nak niat begitu? Boleh. Tapi itu dah jatuh nombor-nombor dah akhir-akhir dah. Yang awal ni lillahi ta'ala, supaya dapat diamalkan, supaya dapat diajarkan. Dan yang paling penting, tidak hanya semata-mata nak digelar seorang yang hebat, tokoh yang hebat, seorang doktor. Oh, dia ni doktor hebat ni. Kan? Bila liqal bihil alim, dalam hadis Nabi SAW, kalau siapa yang menuntut ilmu, liqal bihil alim, untuk mengatakan dia itu seorang yang alim, ataupun liqal bihil qari, kalau dia seorang yang qari, suaranya sedap, suaranya hebat, keilmuannya dalam bidang Quran hebat, nak dipanggil qari, nak dipanggil alim, nak dipanggil seorang doktor yang hebat, nak dipanggil seorang datuk, kan, nak dipanggil Tan Sri, gelaran-gelaran, hanya sekadar itu sahaja, bimbang, ya, tidak mendapat keberkatan di sisi Allah. Sebaliknya, dia boleh menggunakan wadah-wadah itu untuk dunia dan hari akhirat. Yang kita kata langsung tak boleh, jangan ambil doktor, jangan ambil panggil ustaz, jangan panggil orang panggil tok guru, jangan terima. Bukan. Dia adalah platform kita, dia adalah satu penghormatan, appreciation kepada seseorang itu kerana ketokohannya. Tapi tidaklah dianggap bila kita dapat satu-satu anugerah, award, ilmu yang hebat, maka kita rasa kita ni hebat dan tak boleh lagi ditegur, tak boleh lagi dinasihat, dan kita orang kena dengar cakap kita. Tak. Kita ambil lah falsafah
lagi hebatnya seorang itu seperti mana padi yang lagi berisi lagi tunduk dia, kan, lagi berisi dia lagi tunduk dia, itu resmi padi. Jadilah seperti resmi padi. Sebab itu kita lihatlah kiri kanan kita, ramai yang begini. Lagi hebat dia, lagi hebat ketokohan dia, lagi hebat keilmuan dia, lagi tinggi pangkatnya, lagi rendah diri. Orang yang lagi rendah dirinya dimuliakan di dunia, dimuliakan di hari akhirat. Dicintai di dunia dan dicintai di langit. Di bumi mencintainya, di langit pun mencintainya. Jadilah apa? Jadi seperti mana resmi padi, para hadirin rahmati Allah. Lagi tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang indikatornya ilmunya barakah, dia tidak sombong. Dia tak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Dia tak sombong. Sebab tu tengok orang yang bagus, orang yang alim, masya-Allah tabarakallah, lagi rendah diri dia, lagi tunduk pandangan dia, lagi tak meninggi, lagi tak bongkak dia. Dia sedia mendengar apa saja perkongsian-perkongsian ilmu daripada pihak lain. Mungkin dia pakar. Kalau kita tengok ya dalam sirah para tabi'in salafun salih, orang terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, dia tokoh dalam bidang fiqh, dalam bidang syariah. Dia hebat ketokohannya, terbukti daripada tulisan-tulisannya dan juga Ar-Risalah. Tuan tahu tokoh, ada buku yang dipanggil Ummahatul Kutub, kutub-kutub yang hebat, kitab yang hebat. Walaupun begitu, dalam bidang hadis dia menjadikan anak muridnya Imam Ahmad ibnu Hanbali itu rujukan dalam bidang hadis. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad jadikan Imam Syafi'i sebagai tokoh yang dirujuk dalam bidang fiqh. Tapi Imam Syafi'i kata dalam bidang hadis, aku kena pergi ke anak murid aku yang bernama Ahmad ibnu Hanbal, yang lebih muda daripada aku. Dia datang mengaji dengan aku, tapi dalam bidang hadis aku kena rujuk dia. Ini tawaduk. Setengah orang, unfortunately, saya bukan cerita sini, ini mungkin ulama-ulama di negara lain lah. Oh, dia punya, kalau dia kata dia ada ilmu, dia rasa semua bidang dia tahu, kan? Dia boleh dalam bidang fiqh umpamanya, dia beranggapan dia dalam bidang hadis dia boleh. Dia beranggapan dalam bidang apa yang technical seperti muamalat dia boleh. Dia pandai dalam bidang Islamic finance, dia pandai dalam bidang semua. Tak semestinya. Ada orang mahir dalam bidang fiqh, tak mahir dalam bidang hadis. Ada orang mahir dalam bidang hadis, tak mahir dalam bidang akidah, usuluddin. Dia tak mahir. Jadi setiap orang ada kepakarannya dalam bidang masing-masing. Sebab itu para hadirin, kita kena beranggapan tak semua benda kita tahu. Dan ada kalanya kita pun kena mengaji dan menunduk diri, ya. Mengaji, pergi ke tempat orang lain yang lebih alim dalam bidang itu. Yang ni tentu akan lihat pada guru-guru yang cukup tawaduk, yang cukup zuhud. Saya pernah lah beberapa kali bila kuliah tengok tok guru besar-besar duduk depan, oi, kecang kaki. Tok guru besar duduk depan kita, apa benda nak cakap, dah dia duduk depan. Tapi mereka ni tawaduk, dengar, perhati. Itu dia hebatnya orang yang zuhud ni, tidak sombong dan memiliki dengan ilmu yang dimiliki. Habis 5, saya tambah lagi, ya. Antaranya yang ke-6, menjaga adab ilmu. Dengan ilmu kena kita beradab. Ketika kita mengaji ke, ketika kita berhadapan dengan guru, malah hari ni orang mengajar secara online. Dalam online pun kena beradab juga sebenarnya. Jangan tengok online seperti kangkang, ya. Sampai apa nama, macam mana lah walaupun online, ya. Sebab itu banyak orang belajar secara online, dia tak masuk ilmu dia tak tangkap. Pasal tak ada adab ketika online. Sebab itu kami dalam kelas-kelas pengajian saya dalam bentuk Zoom, online ke, sebab saya tekan ke perkara itu. Walaupun secara online, tetapi tetap menjaga adab. Walaupun kalau ke interaktif lah macam ni saya tak nampak. Tapi kalau interaktif, kalau nak pergi toilet pun bagi tahulah saya nak pergi toilet, ataupun tutup dia punya apa tu, gambar tu kan. Mana saya tahulah dia pergi toilet ataupun urusan-urusan lain. Kita kena jaga adab, jangan korek hidung depan tu pula, ataupun isap okok tengah kelas, kelas mengaji, kelas pengajian tafsir semua.
sokok, jangan. Dia tetap ada adab. Walaupun online, kita boleh mendapat sesuatu. Ini banyak ditekankan dalam coaching kita, dalam bidang-bidang agama ataupun dalam bidang-bidang perniagaan dan sebagainya. Kita tekan, barulah ilmu itu barakah, untuk mendapat ilmu yang barakah. Para hadirin yang rahmati Allah, jika ada persoalan apa-apa, saya persilakan ya, sebab ilmu ni dia bukan hanya diwarisi begitu saja, tak. Pasal ayah kita orang hebat, mak kita orang hebat, ataupun tok kita orang hebat, tak. Ilmu ini tak dapat diwarisi, seperti mana iman juga tak dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Ilmu ini adalah untuk mengembalikan kita kepada Allah. Iman ini adalah untuk mengembalikan kita kepada Allah. Barulah ilmu yang dipelajari itu diberkati, barulah kehidupan kita diberkati. So ilmu ni bukan, tak boleh dipandang enteng, kesannya kehidupan kita sebenarnya. Ditanya nanti di hari kiamat tentang ilmu kita, sayus'alu an arba', akan ditanya 4 perkara. Antara 4 soalan itu, selain daripada harta, selain daripada umur kita, ditanya juga adalah ilmu kita. Ilmun yuntafa'u bihi, adakah ilmu itu bermanfaat kepada kita? Sebab ilmu, kenapa ditanya? Kesannya adalah kehidupan kita. Barakah ilmu yang kita pelajari, sama ada waktu muda ataupun tua, maka barakahlah kehidupan kita. So ilmu jangan terhenti dengan scroll, jangan terhenti di waktu pengajian universiti, college, sekolah, tapi ilmu itu berterusan sampai mati. Universiti kita hidup sampai mati, bukan universiti dengan scroll yang kita pegang dan kita tunggangi. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Pun ampun dan maaf. Please share perkongsian kita. Saya cuba ringkaskan supaya tak terlalu drag. 6 perkongsian tips untuk mendapat keberkatan ilmu. Pesanan pada diri saya dan sidang penonton pendengar, sila share sebanyak mungkin. Orang boleh tengok recorded live pada malam ini dan malam-malam yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.